Selepas kekalahan mengejut pihak Jepun di dalam Perang Dunia Kedua dan berakhirnya kempen Asia Pasifik oleh pihak Jepun yang telah ditandatangani secara rasmi pada 2 September 1945, pihak pentadbiran tentera British telah kembali mengambil alih secara rasmi pentadbiran Tanah Melayu pada 12 September 1945. Pentadbiran British melihat gerila MPAJA sebagai satu penghalang kepada mereka untuk menubuhkan undang-undang dan ketenteraman di Tanah Melayu. Kerana bimbang MPAJA berkemungkinan akan mencabar pihak British, tentera British telah mengarahkan semua unit MPAJA untuk menumpukan perhatian mereka di kawasan-kawasan tertentu dan berada di bawah perintah pihak British. Pihak British juga telah mengisytiharkan MPAJA tidak lagi beroperasi selepas 12 September 1945. Walau bagaimanapun, mereka dibenarkan untuk kekal bersenjata sehingga rundingan dimuktamarkan untuk pelucutan senjata dan MPAJA tidak dibenarkan untuk menjalankan sebarang hukuman di luar kehakiman atau tanpa kebenaran pihak British. Pada 1 Disember 1945, MPAJA telah dibubarkan secara rasmi dan ganjaran telah diberikan kepada setiap anggota MPAJA yang telah menyerah diri, dan bekas anggota MPAJA diberikan tawaran dan pilihan untuk memasuki pekerjaan awam atau memasuki pasukan keselamatan termasuk polis dan regimen Melayu. Lebih daripada 5,000 senjata telah diserahkan kepada pihak British oleh gerila-gerila komunis semasa perarakan pembubaran MPAJA di seluruh tanah Melayu. Walau bagaimanapun, pihak MPAJA dipercayai tidak patuh sepenuhnya terhadap arahan pelucutan senjata tersebut. Pihak berkuasa British mendapati kebanyakan senjata yang diserahkan adalah senjata lama dan mengesyaki MPAJA telah menyembunyikan senjata yang lebih baru di dalam hutan. Dan selepas pembubaran tersebut, sepanjang tahun 1946 sehingga tahun 1948, PKM mula terlibat di dalam aktiviti politik di Tanah Melayu melalui Kesatuan Pekerja dan parti-parti politik yang di bawah pengaruh dan ideologi serta fahaman komunis. Beberapa bulan selepas pentadbiran Tanah Melayu diambil alih semula oleh pihak pentadbiran tentera British, gagasan Melayu Union telah diperkenalkan di Tanah Melayu oleh pihak British bagi menggantikan pentadbiran tentera British. Tujuan penubuhan Melayu Union oleh pihak British adalah kerana pihak British berhasrat agar ianya dapat melecehkan pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Namun, dari sisi lain, pembentukan Melayu Union merupakan usaha pihak British untuk mengubah status Tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan pihak British. Rancangan penubuhan Melayu Union telah diisytiharkan di dalam Warta Kerajaan yang dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Di dalam kertas putih tersebut, British akan mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan akan menubuhkan sebuah pentadbiran pusat di bawah jajahan pihak British. Kertas putih tersebut telah membentangkan 13 perkara kandungan Melayu Union yang telah diluluskan oleh Parlimen British di London pada 22 Januari 1946. Antara perkara-perkara tersebut termasuklah konsep kesatuan, pembentukan pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, syarat kewarganegaraan dan agama Islam. Berikut merupakan ciri-ciri perlembagaan Melayu Union meliputi sistem pentadbiran dan kewarganegaraan. Bagi konsep gabungan dan kesatuan, Melayu Union merupakan gabungan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat, kecuali Singapura, disatukan untuk menjadi satu unit pentadbiran. Untuk ketua pentadbir, Melayu Union diketuai oleh Gubernur British yang telah dilantik oleh Raja England. Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Melayu Union dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Untuk bidang kuasa Raja-Raja Melayu, Sultan akan menjadi ahli Majlis Raja-Raja yang hanya akan membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Dan yang terakhir sekali ialah syarat kewarganegaraan. Kewarganegaraan melalui prinsip jus soli yang menjadi asas kewarganegaraan Melayu Union. Maksud jus soli ialah syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir individu tersebut. Seluruh rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Melayu Union. Mereka yang berumur 18 tahun ke atas serta bermastautin selama 10 hingga 15 tahun akan diberikan kewarganegaraan. Manakala mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warga negara turut akan diberikan kewarganegaraan. Bagi melaksanakan misi penubuhan Melayu Union, pihak British telah menugaskan Sir Harry McMichael untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan daripada Sultan dan Raja-Raja Melayu. Di dalam tempoh 2 bulan, McMichael telah berjaya mendapatkan persetujuan dan tanda tangan daripada 9 orang Raja-Raja Melayu. Namun, tindakan biadab yang telah digunakan oleh McMichael seperti desakan, paksaan dan ugutan terhadap Raja-Raja Melayu bagi melaksanakan misi tersebut telah menimbulkan kemarahan di kalangan orang Melayu.
Golongan bukan Melayu dan pihak haluan kiri bukan Melayu dilihat tidak banyak mencampuri bantahan dan penentangan terhadap penubuhan Melayu Union. Ini disebabkan oleh isi kandungan di dalam kertas putih Perlembagaan Melayu Union dilihat tidak banyak mengganggu-gugat kedudukan golongan bukan Melayu. Selain berang terhadap tindakan wakil British yang cuba memperlekehkan Sultan dan Raja-Raja Melayu, Perlembagaan Melayu Union juga dilihat cuba menghapuskan kuasa Sultan dan Raja-Raja di tanah Melayu. Berita Melayu Union telah mencetuskan kesedaran nasionalisme di kalangan orang Melayu. Bantahan secara besar-besaran telah dilaksanakan menerusi akhbar-akhbar Melayu, para cendekiawan dan pentadbir Melayu, golongan wanita, persatuan-persatuan Melayu dan turut juga dibantah oleh bekas pegawai tadbir British yang sebelum ini pernah berkhidmat di tanah Melayu. Ekoran daripada rancangan British untuk memperkenalkan Melayu Union, maka telah wujud pelbagai reaksi daripada orang Melayu. Orang Melayu yang selama ini telah tidur sejak sekian lama telah mula terjaga dengan pengumuman rancangan British untuk mewujudkan Melayu Union. Bagi orang Melayu, pengenalan Melayu Union adalah sama seperti menguburkan bangsa Melayu dan hak-hak orang Melayu. Oleh itu, maka wujudlah penentangan yang hebat di kalangan orang Melayu. Tetapi, penentangan yang wujud pada awal pengumuman Melayu Union ini adalah bersifat kedaerahan dan kenegerian saja. Pada waktu itu, masih lagi tiada badan yang dapat menyatukan pelbagai pertubuhan dan kesatuan untuk bangun menentang Melayu Union. Ketika itu telah wujud puluhan pertubuhan dan persatuan di seluruh tanah Melayu yang menentang rancangan penubuhan Melayu Union. Tetapi, sayangnya tentangan yang dianjurkan oleh pertubuhan dan kesatuan ini adalah secara bersendirian dan berasingan serta bersifat kedaerahan dan kenegerian saja. Mereka tidak berganding bahu di dalam menentang perancangan penubuhan Melayu Union. Ini kerana pada masa tersebut, semangat dan batas-batas kenegerian masih lagi wujud dan masih lagi menebal di kalangan masyarakat Melayu dan orang-orang Melayu masing-masing berjuang di atas nama pertubuhan atau kesatuan yang telah wujud di negeri masing-masing. Apabila melihat keadaan orang Melayu yang masih lagi belum bersedia untuk bersatu, beberapa akhbar di tanah Melayu seperti Majlis, Wartanegara dan Utusan Melayu telah memainkan peranan yang amat penting dengan menyuarakan cadangan supaya pertubuhan dan kesatuan ini bergabung tenaga tanpa mengira batas dan sentimen kenegerian. Berikutan dengan cadangan tersebut, Datuk Onn Jaafar telah mencadangkan supaya diadakan satu pertubuhan yang akan menjadi ibu kepada segala pertubuhan dan kesatuan yang telah sedia ada dan bertaburan di seluruh tanah Melayu. Beliau juga telah menyuarakan cadangan supaya diadakan satu persidangan di antara semua pertubuhan dan kesatuan tersebut untuk membela hak dan keadilan bagi orang Melayu serta akan menjadi tenaga penggerak kepada perjuangan orang Melayu di dalam menentang penubuhan Melayu Union. Dari tanggal 1 Mac 1946 sehingga 12 Mei 1946, sebanyak 3 persidangan telah diadakan. Persidangan Kongres yang pertama yang berlangsung di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur pada 1 hingga 4 Mac 1946 telah berjaya menyetupadukan masyarakat Melayu. Kongres selama 4 hari tersebut telah dihadiri oleh 41 buah pertubuhan bersama 3,000 perwakilan daripada pelbagai pertubuhan dan kesatuan dari seluruh tanah Melayu. Persidangan yang pertama tersebut turut disertai oleh salah satu pertubuhan politik orang Melayu yang dianggap radikal atau berhaluan kiri, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang telah bersetuju untuk bersatu dengan pertubuhan dan kesatuan yang lain di dalam kongres tersebut. Penyertaan PKMM di dalam kongres tersebut adalah penting untuk menyatakan bahawa PKMM adalah salah satu pertubuhan politik Melayu yang akan memperjuangkan nasib orang Melayu bersama-sama dengan pertubuhan dan kesatuan yang lain di dalam menentang Melayu Union. Dan antara wakil yang telah dihantar termasuklah Dr. Burhanuddin dan Ahmad Mustamam. Ini telah membuktikan bahawa orang Melayu boleh bersatu tanpa mengira ideologi politik mereka. Persidangan yang lebih dikenali sebagai Kongres 1946 tersebut telah berlangsung sebanyak 3 kali itu telah berjaya menyetupadukan orang Melayu tanpa mengira pangkat, jantina serta usia. Selain daripada kawat bantahan yang telah dihantar kepada Perdana Menteri Britain, satu cadangan telah disuarakan oleh Datuk Onn Jaafar supaya satu pertubuhan perlu diadakan bagi mewakili semua pertubuhan dan persatuan yang sedia ada, atau lebih tepat lagi, satu pertubuhan yang akan mewakili orang Melayu bagi membela hak-hak orang Melayu. Dan hasilnya, maka lahirlah Perkembar atau UMNO yang telah ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mei 1946 di Istana Besar Johor di dalam persidangan ketiga Kongres tersebut. Kongres juga telah berjaya menyeru orang Melayu dan Raja-Raja Melayu supaya memboikot Majlis Perasmian dan Adat Istiadat pelantikan Gubernur Melayu Union yang pertama kerana keengganan dan kedegilan pihak British untuk meneruskan dan melaksanakan penubuhan Melayu Union.
Pihak Kongres juga telah mengutuskan surat kepada pertubuhan dan persatuan di seluruh tanah Melayu supaya tidak menghadiri majlis tersebut dan meminta supaya semua orang Melayu untuk berkabung selama 7 hari, iaitu dari tarikh penubuhan Melayu Union pada 1 April 1946 sehingga 7 April 1946. Walaupun pada mulanya Raja-Raja Melayu tetap berdegil untuk menghadiri majlis tersebut, pihak Kongres dan Datuk Onn Jaafar telah berjaya memujuk Raja-Raja Melayu supaya turut berkabung bersama rakyat dan memboikot majlis tersebut. Jika Raja-Raja Melayu masih terus berdegil, orang-orang Melayu telah bersepakat untuk tidak akan teragak-agak untuk membuang dan menggulingkan Raja-Raja Melayu. Bagi orang Melayu pada ketika itu, apa gunanya mereka menyanjung Raja dan menumpahkan taat setia mereka kepada Raja jika Raja yang dianggap sebagai ketua dan pelindung mereka sendiri telah merosakkan amanah yang telah diberikan dan telah melanggar undang-undang tubuh yang ada di negeri masing-masing demi menjaga kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan nasib seluruh rakyatnya dan tanah Melayu. Di sini, kita dapat melihat bahawa orang Melayu telah semakin matang di dalam membela nasib mereka. Buktinya, di hadapan Hotel Station Kuala Lumpur, iaitu tempat penginapan Raja-Raja Melayu, telah sesak di mana beribu-ribu orang Melayu telah berkumpul dan berkabung dengan melilit kain putih di songkok mereka dan meminta supaya Raja-Raja Melayu untuk sama berkabung. Apabila melihat semangat nasionalisme dan penentangan yang hebat daripada rakyat, Raja-Raja Melayu akhirnya terpaksa akur dengan kehendak rakyat dan telah bersetuju untuk membatalkan niat mereka untuk menghadiri majlis tersebut serta turut sama berkabung dengan rakyat. Selain itu, kawat bantahan yang telah dihantar kepada Perdana Menteri Britain sewaktu persidangan Kongres yang pertama telah sampai di London. Perbahasan mengenai isi kandungan kawat bantahan tersebut telah dibahaskan hampir setiap hari. Perkara ini juga telah mendapat perhatian daripada pihak BBC yang merupakan salah satu badan penyiaran yang terkenal di London. Di dalam siarannya, pihak BBC telah menceritakan kisah-kisah bagaimana Sultan Kedah terpaksa menandatangani Perjanjian Melayu Union dan telah menjadi satu perbincangan yang besar di dalam parlimen di London. Meskipun penentangan orang Melayu begitu hebat, kerajaan British tetap enggan menarik balik pelaksanaan penubuhan Melayu Union. Sebaliknya, kerajaan British mendesak supaya Melayu Union dilaksanakan dengan segera supaya pentadbiran tentera British yang memerintah tanah Melayu sejak akhirnya pendudukan Jepun dapat dibatalkan. Melayu Union diisytiharkan pada 1 April 1946 dengan Sir Edward Gen merupakan gabnor yang pertama. Walau bagaimanapun, penentangan terhadap Melayu Union adalah sangat kuat sehingga rancangan itu tidak dapat dikuatkuasakan dengan sepenuhnya dan terpaksa dibatalkan pada 1 Februari 1948. Sir Edward Gen mewakili pihak British dan Raja-Raja Melayu telah menandatangani perjanjian pembubaran Melayu Union pada awal tahun 1948. Dan pembubaran tersebut juga telah memberi jalan kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kesimpulannya, di sini kita dapat melihat bahawa pihak British melaksanakan penubuhan Melayu Union bagi menggantikan pentadbiran tentera British kerana kegagalan BMA untuk memulihkan dan menstrukturkan semula ekonomi Tanah Melayu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Namun, dari sisi lain, penubuhan Melayu Union juga dilihat sebagai usaha pihak British untuk meletakkan Tanah Melayu di bawah kuasa mutlak pihak British. Walaupun Melayu Union berjaya ditubuhkan, ianya terpaksa dibatalkan akibat daripada penentangan yang hebat dan kebangkitan mendadak semangat nasionalisme di kalangan orang Melayu. Orang Melayu pada ketika itu telah bersatu padu dan berganding bahu walaupun terdapat perbezaan fahaman dan ideologi politik demi menjaga hak-hak orang Melayu, agama dan bangsa. Namun, apa yang menyedihkan kita, peristiwa inilah merupakan yang pertama dan terakhir orang Melayu bersatu walaupun berbeza pendapat dan ideologi politik. Wahai Melayu, bersatulah kita demi menjaga agama, bangsa dan negara. Hapuskanlah segala sengketa dan hasad dengki di antara kita. Jangan sesekali kita bermegah dan meninggi diri. Janganlah kita berpecah belah demi menjaga kepentingan diri dan hanya untuk mengisi tembolok masing-masing. Jangan sampai orang lain bersukaria dan bertepuk tangan apabila melihat bangsa kita berpecah belah dan tidak bersatu. Jangan sampai kita disalahkan oleh anak cucu kita di kemudian hari kerana perbuatan yang telah kita lakukan sekarang demi menjaga kepentingan diri tanpa memikirkan komplikasi pada generasi yang akan datang.